Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 13 Rabiul Awal 1444 bersamaan dengan 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratun Najmi ayat 26 sehingga ayat 30. Suratun Najmi ayat 26 sehingga ayat 30, iaitu perbincangan kita tentang Allah Subhanahu wa taala cerita tentang malaikat yang dituduh oleh puak-puak Quraisy sebagai banatullah, anak perempuan Tuhan, dia kata malaikat. Kerana itu dia sembah. Jadi Allah Taala nafikan di sini, mu jangan sembah malaikat, malaikat pun tak ada kuasa nak tolong awak. Kalau malaikat yang begitu besar, malaikat yang begitu hebat pun tak mampu nak tolong, bagaimana dengan berhala yang tak berkelip mata, tak bergerak setapak itu nak tolong? Lagi tak dapat. Kemudian setelah Nabi menjalankan tugas dengan begitu baik dan begitu sempurna, maka dalam ayat yang kita baca ini Allah perintahkan Nabi, fa'arid anhum, biarkanlah mereka dengan kesesatan mereka setelah engkau berdakwah. Mana kalau kita nak tunggu lagi, kita akan jadi stres. Kita dakwah orang tak ikut, akhirnya kita jadi kecewa. Allah ajar Nabi jalankan tugas, natijah kesan dia Allah Ta'ala yang menentukan. Baiklah para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 1172 bermula daripada ayat 26 sehingga ayat 30. 26 sehingga ayat 30, insya-Allah ini perbincangan kita. Mari kita mula dengan baca ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا
Dzalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Balik pada ayat 26. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a. Golongan yang musyrik mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah. Kayu, batu, apa saja yang mereka sembah. Padahal berapa ramai, berapa banyak malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka tidak mendapat mendatangkan sebarang faedah illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan diredainya. Siapa yang Allah Ta'ala izin, baru dia boleh beri syafaat, bukan sebarangan. Munasabatul ayah, Allah Ta'ala lamma ay asahum, setelah Allah Ta'ala kecewakan mereka, putuskan harapan mereka untuk mendapat sebarang kebaikan daripada penyembahan berhala. Mereka mendekatkan diri melalui berhala. Berhala bukanlah alat untuk menyampaikan kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula di sini tentang malaikat. Malaikat yang begitu dekat dengan Allah pun tak boleh beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka Allah kata wa kam min malakin wa ma aktsaral malaika. Berapa banyak malaikat, begitu ramai malaikat di langit, tetapi mereka juga tak boleh beri syafaat, pertolongan, kecuali setelah mendapat keizinan Allah. Liman, bagi orang yang juga diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Jadi dua syarat, satunya keizinan, satu lagi ridahu anil masyfu'. Allah Ta'ala reda kepada orang yang diberi pertolongan itu, barulah dia boleh. Min ahli tauhid, daripada ahli tauhid. Kalau bukan ahli tauhid, sukar. Jadi kita, ayat ini jelas dalam surah Al-Baqarah ni, syarat orang nak bagi syafaat tu. Berapa syarat ada? Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat 255 Allah kata, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa boleh nak bagi syafaat kecuali dengan izin Allah. Satu. Ya, ayat surah Saba ayat 23, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azina lahu. Jadi tidak memberi manfaat syafaat itu kecuali kepada orang yang Allah Ta'ala izinkan. Allah izin kepada asy-syafi', dan Allah Ta'ala izin juga untuk al-masyfu', orang yang diberi syafaat itu mendapat syafaat. Surah Al-Anbiya ayat 28 Allah nyatakan juga syarat dia, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak boleh memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala reda. Jadi dia ada dua syarat syafaat, satu izin, satu lagi reda. Yang kita dek main perantara ni, dengan kubur tu dengan kubur ni, mana kita tahu Allah Ta'ala reda kepada dia? Semua orang tulis kita radhiyallahu anhu, kita doa, kita mengharapkan, bukan kita confirm. Lain. Macam sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kita kata radhiyallahu, itu ada di kalangan, ramai di kalangan sahabat yang telah mendapat pengesahan bahawa mereka itu ahli syurga, dan juga kedudukan mereka yang begitu tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Nak banding dengan orang yang kita tabal sendiri, kita yang tabal kemudian kita yang angkat, berat macam tu. Jadi kata di ulama tafsir, dia kata yakni anna amra syafa'ati dhayiqun. Tanda ni pelajar, isu syafaat ni isu yang penting. Isu syafaat ni
dayiq, sempit. Wa dzalika annal malaikata, para malaikat, ma'a qurbihim, mereka tu dekat dengan Allah, ramainya bilangan mereka, dia pun duduk di langit, bukan duduk di bumi, dia turunnya di bumi. Lau syafa'u bi ajma'uhim bi ajma'in, kalaulah semua yang ramai ni nak beri syafaat kepada satu orang pun tidak memberi manfaat, illa, kecuali Allah izin dan Allah Ta'ala redha kepada orang yang menerima syafaat itu, barulah boleh. Fa kaifa tashfa'ul asnam, bagaimana mengharapkan syafaat daripada berhala-berhala yang kamu sembah itu, kita kata jauh sekali. Sama jugalah sebahagian orang sekarang ni, dia mari minta syafaat dengan makhluk yang sudah mati, menganggap itu satu karamah, satu benda, kita kata jauh. Mintalah dengan Allah. Tidak perlu kita ambil cari jalan-jalan tengah yang sudah ada. Tengah jalan ini, oh, berat. Baik, ayat 27. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sahajalah yang tergamak, tengok bahasa dia sendiri, yang tergamak menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Tengok munasabah ayat, lamma qila lahum, bila dikatakan kepada puak kafir itu, inna sanama jamad, berhala kamu itu tongkol batu, ketul batu, kayu, mana dia boleh beri pertolongan? Maka dia kata tak apa, kita ambil malaikat lah pula. Wa bayyana lahum, Allah Ta'ala nyatakan di sini bahawa min an a'zam ajnasil khalq, di antara makhluk Allah Ta'ala yang besar, siapa dia? Malaikat pun tak boleh beri syafaat. Habis kau nak mengharapkan ketul-ketul batu yang kau pahat, engkau ukir buat patung, lagi tak boleh. Jadi mereka kata, kami tak sembah batu-batu tu kerana dia benda keras, tak ada apa, tapi kita sembah malaikat lah. Malaikat tu besar, malaikat tu ramai, malaikat pula dekat, duduk tempat yang tinggi. Jadi dia pun namakan malaikat tu dengan nama para wanita, sebab nak beri kepada Tuhan anak wanita. Ini kita karut buat kafir ni. Ai innal ladzina la yu'minuna bil akhirati, orang yang tidak beriman dengan akhirat menamakan malaikat itu inatha, wanita, sebab ada ta marbutah belakang malaikah. Banyak. Wa yaz'umun, mereka menyangka bahawa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Jadi dia pun jadilah malaikat itu sebagai perantara yang dia sembah untuk merapatkan kepada ayah dia. Ini kepahaman karut yang dibuat oleh buah-buah dia. Macam orang sekarang lah, kalau nak rapat dengan bos, buat baiklah kepada anak dia tu, buat baik kepada isteri dia, akhir kali dapatlah syafaat dengan bos. Dia ingatkan Tuhan tu perlu kepada orang tengah macam tu. Jadi kita kadang-kadang buat salah faham. Mari duduk cerita kepada orang, nak cari orang tengah, carilah direct je kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, apa makna Tuhan kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba aku tanya, aku jawab, dia dekat. Fa inni qarib. Allahu akbar. Kita Tuhan yang dekat, kita pergi cari yang jauh pula. Buat apa? Duduk cari perantara, pusing sana pusing sini. Ibarat orang kampung kata nak pegang telinga, pegang kok ni, jangan pusing belakang mari cari telinga lah. Direct. Itu maksudnya terus je kita dengan Allah Azza wa Jalla, tidak perlu kita cari perantara. Ayat 28, wa ma lahum bihi min ilm, wa ma lahum bihi min ilmin.
dan sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengertinya. Apa yang dia kata, yang dia agak itu semua tu, wa malil musyrikin, tidak ada bagi puak kafir bid'aihim, dengan dakwaan mereka annal malaikata banatullah, dia kata malaikat atau anak perempuan Tuhan, min ilmin sahihin, daripada ilmu yang sahih, ya'tamiduna alaihi, yang mereka boleh berpegang dengan dia, fi isbati sihhati da'wahum, dalam mengisbatkan kesahihan dakwah mereka. Kamu syahadati khalqi, mereka tengok Tuhan buat, au qiraati zalika fi kitab, ataupun dia baca dari kitab-kitab Allah Taala yang terdahulu, memang ada sebut sungguh dah. Sebut sungguh apa? Sebut sungguh kita punya penjadian malaikat tu. Au sama'i rasul, ataupun dia dengar daripada mana-mana rasul yang menceritakan tentang kejadian malaikat. Malaikat itu anak Tuhan. Tak ada maklumat dianya dia sendiri reka. Itu ya cerita. Kalau kita nak kata dengan ta marbutah tu jadi wanita, ramai kita ni wanita weh. Dah, Hamzah ada ta ke tidak? Ada. Usamah, apa lagi? Hamzah, Usamah, apa lagi? Talhah. Jadi wanita belaka tu. Lah. In yattabi'una illa dhann, mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata. Ai lamma nafa ilmuhum, Allah Ta'ala nafikan mereka ada ilmu. Jadi kalau tak ada ilmu dia buat dengan apa? Kita masih menanti-nanti nak dengar maklumat. Kalau tak ada ilmu dia buat dengan apa? Jawabnya, in ay ma yattabi'una fi za'mihim hadza, apa yang mereka sangka dalam sangkaan mereka itu, illal wahmal kadzib, suatu sangkaan yang dusta, bighairi ilmin wala yaqin, tak ada ilmu, tak ada keyakinan apa-apa. Dia reka sendiri, Jadi kalau kamu hanyalah sangkaan, agak-agak je, maka Allah Ta'ala putuskan maklumat itu jangan diterima. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad. Sangkaan tak boleh jadi sangkaan. Ilmu kita ilmu yakin. Paling tidak pun orang panggil dekat-dekat dengan yakin, baru boleh buat kira. Kalau tidak tak jadi. Ini main sangkaan mana boleh. Wala yakin, maka Allah nafikan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mana ayat ni macam putus terus, sangkaan tak boleh buat kira. Ai wa inna dhanna al-mabniyya 'ala al-wahmi, sangkaan yang dibina di atas sangkaan, agakkan dia, la yufidu syai'an minal haqqi, tidak memberi suatu pun kebaikan untuk mencari kebenaran, au yaqumu maqamahu, ataupun menegakkan tempatnya itu, tak ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann, aku beri amaran kepada kamu jangan ikut sangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadis, kerana sangkaan itu adalah satu pembohongan. Akdzabul hadis, pembohongan yang pendustaan dalam cerita kita. Jadi jangan buat hadis dalam Bukhari Muslim. Cuma ada juga beberapa isu dalam masalah fiqh yang dibina di atas zon. InsyaAllah dalam fawaid nanti anak akan sebut beberapa perkara dalam masalah hukum. Kita bincang di sana nanti dalam fawaid, insyaAllah. Kita habiskan penjelasan ayat dulu. Jadi setelah Nabi SAW selesai daripada berhujah, menyampaikan, berlawan dengan kafir, maka Allah Ta'ala turunkan bawa ayat ini, ayat 29.
fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiraukan orang yang berpaling dari pengajaran kami dan tidak mahu melainkan kehendak kehidupan dunia semata-mata. Apa munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya? Menarik ni pelajaran. Ai ba'da an wasafa madarikahumul batilah, setelah Allah Ta'ala nyatakan pegangan mereka, binaan kepahaman mereka di atas kebatilan dan sesat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan tugasnya. Maka a'rid anhum, tinggalkanlah mereka. Apa makna tinggalkan? Tinggalkan mereka dengan kesan yang ada dalam hidup mereka setelah diberi ilmu, diberi kefahaman dan diberi maklumat yang cukup jelas. Jadi kalau kata bukan kata tinggal, jangan dakwah dah, sudah dakwah. Dakwah yang berterusan. Kalau kata tak dakwah lagi tak boleh. Sebab tu Tuhan kata fa'arid amman tawalla an zikrina, ay fa'arid ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amman a'rada 'anil Quran, daripada mereka yang tak mau ikut Quran, tak mau ikut. Tengok, 'anil Quran ai kata Ibnu Katsir ai anil haqqi, daripada kebenaran yang kau bawa. Mereka menjauhkan diri, meninggalkan daripada menerima ajaran yang kau bawa itu. Itu makna fa'arid. Jadi i'radun Nabi sallallahu alaihi wasallam anhum al-ma'mur bihi, maksudnya Nabi kita berpaling itu ai adam ihtimami binajatihim. Jangan duk mikir lagi nak menyelamatkan mereka. Memang kerja Nabi nak menyelamatkan umat, nak menyelamatkan masyarakat, nak menyampaikan Islam kepada semua. Tapi kalau dah sampai, dah beri maklumat, kamu tak hirau juga, a'rid, tinggalkanlah. Jangan duk mikir dia syurga ke neraka, sebab kita dah berusaha. Kalau kita mikir, kita serahlah. Macam sahabat-sahabat kita ni, kita dakwah dia, ajak dia. Berapa ramai yang kita berkawan dengan kita daripada muda lagi. Kempen juga kita, dakwah dia. Kalau kita ajak dia, mari tolong bawa kereta aku nak pergi ceramah, ikut sekali. Tapi turun kereta, dia duduk belakang tandas, dia isap rokok situ. Nak kata apa dah? Tak berhenti-henti lagi rokok ni, mabuk rokok. Tuhanlah tahu. Adakah kita nak kecewa dengan orang macam ni? Kita kata hidayah sudah disampaikan, hidayatul irsyad, tapi mereka masih lagi degil, tak dengar kata, kerah kepala. Kita kata aku dah menjalankan tugas. Tapi kecewa, sedih tu mesti ada. Sebab tu Tuhan kata fa'arid anhum ai adamu ihtimam binajatihim li'annahum lam yaqbalul irsyad. Dakwah tu mesti teruskan. Tetapi maksud ayat ini, iaitulah maksud ayatnya, jangan kita peduli lagi tentang mereka yang tak mahu terima itu, sebab kita dah usahakan. Habislah setakat tu. Ada yang mengatakan bukan makna i'rad tinggalkan, makna tidak, kita tak nasihat. La. Makna i'rad itu la tubali, jangan peduli lagi lah keadaan mereka itu. Nasihat-nasihat teruskan. Dakwah tu kena berjalan. Ada sebahagian ulama, contohnya Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, dia kata kana fil awwalil amri, di awal Islam dulu memang disuruh kalau ajak je, tak irau, biarkan. Thumma nusikha zalika bi ayatis saif. Di akhir-akhir tak ada. Ajak, tak hirau, perang. Sebab itu dia beri 3 pilihan. 3 pilihan diberi. Pilihan yang pertama, dakwah, masuk Islam. Tak mau, duduk di bawah pemerintahan Islam. Tak mau, perang. Ada negara yang dia tak mau perang, dia duduk di bawah pemerintahan Islam. Harta dia, bahkan sebahagian jawatan dia tidak dirampas, engkau kekalkan di situ, tapi dengan cara Islam. Dia kata tak mau, lawan tetap lawan, bismillah.
3 hari buat persiapan, kita perang. Itu dipanggil ayatus saif. Kita kata wallahu alam, ada 2 pandangan dalam masalah ini. Ada yang mengatakan a'rid itu di peringkat awal, kemudian nusikha, ada yang mengatakan tidak dimansuhkan. Cuma masalah isunya di sini tidak pedulikan dalam masalah kesan dan natijah ba'da bayan, setelah kita nyatakan hujjah. Wallahu alam. Baik, Allah kata apa? Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Sebenarnya mereka itu tidak mahu melainkan kehidupan dunia semata-mata. Dia nak kemewahan dunianya. Kalau ikut Islam ni banyak benda tersekat. Makan minum ada logo halal dah, payuh dia kata. Nak enjoy pun ada had. Jadi banyak benda yang terhalang, dia terbaik dia tak masuk Islam. Tengok ayat ini kata munasabah lamma kana al-mu'ridu, orang yang menentang ni ada kala dia menentang hari ni, besok lain pula. Ayat ini menunjukkan berterusan dakwah itu tidak boleh diputuskan. Tak kata aku dengan kumpulan ni aku tak dakwah dah lah. Kita break dulu seketika. Tapi agenda dakwah berterusan. Maka dalam ini Tuhan kata walam yurid ai fi waqtin minal awqat, ada waktunya mereka hanya mengejar dunia. Tapi dengan kita dakwah yang berterusan, walam yurid illa al-hayatad dunya, ai lam yatlub, mereka tak mencari kecuali mencari kehidupan dunia dan kemewahannya, kelazatannya selaga. Sebab apa? Tengok ayat terakhir dalam sini ni, ayat 30. Zalika mablaghuhum minal ilm, kepentingan dunia itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Pengetahuan dunia itu yang boleh dicapai oleh mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya. Tuhan tahu siapa dia sesat. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan Allah lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi ayat ini, jadi buat-buat kafir yang kita tak hiraukan dia itu, iaitulah penuntut dunia yang mencari dunia semata-mata. Ilmu dia ilmu dunia. Tak ada ilmu lebih pada mati akhirat, tidak ada. Sebab apa tak ada? Sebab memang dia tak percaya kepada akhirat. Macam mana nak ada? Orang yang boleh ada ni orang yang percaya. Kalau orang tak percaya, macam mana dia mahu ada? Tak mungkin ada. Ini nak katakan, inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi, Allah Ta'ala yang tahu siapa dia sesat daripada jalan dia, tersasar. Ay munasabatul ayah, munasabah ayat ini, lamma zakara ma hum alaihi, setelah Allah Ta'ala nyatakan apa yang ada pada orang kafir itu, Allah Ta'ala nyata pula ayat ini, aku tahu siapa yang sesat dan siapa yang mendapat hidayah. Dua-duanya aku akan balas. Dan munasabah juga setelah Allah perintahkan Nabi supaya tinggalkan mereka, sedangkan Nabi sendiri SAW sangat loba, sangat tamak, harisun alaikum, sangat tamak dia nak suruh umat dia ni beriman. Jadi dia fikir macam mana nak sampaikan, macam mana nak menyelamatkan. Jadi Allah kata, aku tahu siapa yang sesat, siapa yang beriman. Engkau jalannya tugas menyampaikan, jangan duk fikir lagi kalau mereka tak terima atau sudah duduk kecewa. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili, ay inna rabbaka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwa a'lamu, Allah Ta'ala maha mengetahui dengan orang yang menyeleweng, terpesong daripada jalan yang benar, tak mau ikut kebenaran. Dan dia, Allah Ta'ala yang maha mengetahui orang yang ikut jalan petunjuk. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah pilih kita, jadikan kita semua ni di kalangan hamba-hamba dia yang mendapat petunjuk ila siratim mustaqim, ke jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, rugi kita. Apa yang kita dapat hidup atas dunia ni?
Dia enjoy sana, enjoy sini. Kalau sakat hidup atas dunia sekadar nak enjoy, lembu pun enjoy dia. Nah, kalau lembu tak apa sini dia. Kita tengok hadap atas pokok tu. Oi, lompat sana, lompat sini. Happy je dia, tak ada apa-apa. Jadi adakah kita macam tu? Tak. Baik, para pelajar sekalian, kita berpindah kepada nantaqil ilal fawaid. Kita berpindah kepada mencari faedah. Faedah yang pertama, tulislah pelajar. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Ayat 26, wa kam mim malakin fis samawati. Berapa ramai malaikat-malaikat penghuni langit. Kata di ulama tadabbur, Allah Ta'ala sebut sifat malaikat itu malak fis samawat, malaikat penghuni langit. Maksud dianya nak menyatakan kemuliaan malaikat dengan mulianya kerana dia duduk tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Satu. Yang kedua, malaikat juga mendapat maklumat yang begitu dekat. Semua perintah Allah Ta'ala berlaku di langit. Dan banyak rahsia-rahsia di bawah pengetahuan malaikat Allah bagi kepada mereka untuk disampaikan dan ditunaikan, dilaksanakan. Namun begitu, walaupun dia ni maksud yang besar, maksudnya hebat, tapi mereka tetap tidak dapat memberi syafaat kepada orang yang minta syafaat melalui mereka, kecuali melalui keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kata ulama tadabbur, kata apa? Kalaulah malaikat yang begitu hebat, yang begitu besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla pun tak boleh bagi syafaat, bagaimana kamu mengharapkan orang-orang yang mati ni? Orang yang sudah mati duduk dalam kubur, pergi duduk minta duduk madak kat situ, duduk madak sini, arisna. Kita kena ingat arisna tu makna apa? Tolonglah kami, tolonglah kami. Kenapa minta arisna dengan makhluk? Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Saya doa, kalau doa kita berdoa, ya Allah, berikanlah syafaat kepada kami. Jadi kita minta terus dengan Allah Azza wa Jalla. Untuk minta arisna ya fulan, ya fulan. Kenapa? Dengan nasyid, dengan lagu-lagu kan sedap. Habis pakai doa arisna belaka. Kita tahu mana arisna? Istighasah. Ada khilaf, betul. Kita tak kata benda tak ada khilaf. Mana ada benda atas dunia ni tak khilaf. Jadi kalau khilaf pun dah ada bantahan, tak usahlah sebut perkataan tu. Carilah perkataan yang tidak ada dibantah. Kenapa kita nak campurkan masyarakat kita dalam risiko yang begitu berat? Kalau malaikat yang begitu besar pun tak mampu, bagaimana kamu yang begitu kecil? Itu yang pertama. Al-faidatus tsaniyah. Faedah yang kedua, illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Maka kata di ulama tadabbur, dia kata anna lis syafa'ati syartani. Syafaat itu ada dua syarat mesti dipenuhi. Syarat yang pertama, al-iznu minallah, keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah izin baru boleh beri syafaat. Habis kita tahu mana orang ni Allah Ta'ala izin? Tak tahu. Wasani an ridahu anis syafi'i wal masyfu'. Reda, Allah Ta'ala reda kepada pemberi syafaat dan yang menerima syafaat baru boleh. Kata di ahli tafsir, dia kata, ahli tadabbur kata, illa fit takhfifi an Abi Talibin, kecuali syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurangkan azab Abu Talib. Untuk mengurangkan azab Abu Talib, maka marilah hadis, dalam hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis itu sahih. Ketika ditanya kepada Nabi, apa yang kau beri? Engkau dapat bantu pak saudara engkau yang bagi tu baik denganmu. Nabi kata, kalau tidak kerana aku, berat dia, tapi oleh kerana dengan pertolongan Nabi, dia hanya dah
Dia hanya celup kaki dia je dalam neraka. Itu pun mendidih sampai ke otak. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada neraka. Jadi dikata sepatutnya orang yang menerima syafaat itu mesti ada dia yang pertama dapat keizinan daripada Allah, wal masyfu', orang yang menerima syafaat itu mesti orang itu mendapat keredaan Allah. Jadi kata orang Abu Talib walaupun tidak dapat keredaan kerana dia tidak Islam, tapi dia dikecualikan. Itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni orang duk sibuk duk sebar kata-kata syair tentang mendiang Abu Lahab. Tak juga syair Abu Lahab ni. Kita pun ingat juga syair tu. Tapi bila kita baca-baca nak cari dia punya sanad itu sukar nak jumpa. Kan? Apa syair ni? Dia kata Abu Lahab diberi minum susu setiap hari Senin sebab dia merdekakan Suwaibah kerana menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata cari hujah-hujah lain lah yang lebih mantap daripada duk cari syair begitu untuk dijadikan hujah. Baik, sayang dia kepada Abu Lahab tu. Maka dalam ayat ni kata liman yasha'u, bagi orang yang Allah Taala izin, pilih, wa yarda. Jadi malaikat telah mendapat kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat yang diberi keizinan untuk memberi syafaat. Tapi kita kena tengok pula orang tu pula, penerima tu pula, orang penerima. Jadi kalaulah berhala-berhala nak beri syafaat, jauh sama sekali, jangan duduk main dekat-dekat lah, tidak akan boleh. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Faedah ketiga dia masuk dalam bab sedikit perbahasan tentang usulul fiqh. Usulul fiqh dipanggil. Qauluhu ta'ala wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tengok ayat 28 tu. Dan padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan suatu dari kebenaran. Zon, sangkaan. Timbul soalan, kaifa, bagaimana anna-dhanna, kenapa zon itu tidak naik kepada darjah ilmu? Sedangkan dalam bab fiqh banyak hukum dibinakan berdasar kepada zon melalui qiyas, bukan melalui nas. Kalau melalui nas yang sharih, yang qat'i, yang jelas, tak ada masalah. Tapi kebanyakannya daripada qiyas. Jawab dianya tanda pelajaran, tak bercanggah dua tu. Yang dilarang di sini anna-dhanna huna al-hasil min ittiba'il hawa, hasil daripada ikut hawa nafsu, sangkaan semata-mata ikut nafsu, waktu tuduhan. Tetapi sebagaimana Allah Ta'ala sebut, in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus, dia ikut sangkaan dan kecenderungan nafsu. Itu yang salah. Adapun zan yang diterima dalam fiqh itu iaitu az-zan al-hasil min al-istidlal wan nazar, sangkaan yang terbit daripada kajian kita kepada dalil-dalil dan juga penelitian kita kepada hukum. Itu yang boleh. Sebab banyak juga masalah-masalah dalam fiqh ini zanniyah, melalui zan, melalui sangkaan. Sebab apa? Imma li khafa'id dalil, sama ada dalil itu tak jelas, ataupun khafa'id dilalah, dalil jelas tapi cara pendalilan itu tidak jelas. Jadi tidak banyak masalah dalam fiqh, bukan semua masalah fiqh ni kita yakin 100%. Ada yang yakin, ada yang berbentuk zan. Wa zannu, zan itu apabila kita tak boleh yakin, kita turun pada darjat zan. Sebab itulah setengah ulama kata ghalabatiz zan, sangkaan yang kuat. Macam kita hari ni, kita tak tengok dah matahari naik, kita tak tengok dah, tapi kita percaya kepada jam kita ni, kita percaya kepada alat-alat kita tu.
Tengok, itu dia panggil zon. Sangkaan yang kuat menunjukkan perkara itu sudah masuk waktu. Jadi ya, itu dia panggil. Adapun zon yang dilarang itu zon bittiba'il hawa, semata-mata ikut hawa nafsu. Sebab tanda ni pelajar. Az-zannu yutlaqu fi lughatil arabi. Zon dalam penggunaan bahasa Al-Quran ada dua makna. Satu dipanggil asyakku al-mustawa tarafaini. Syak sama level 50-50 dia kata. Syak. Macam ayat ini, wa inna dhanna la yughni al-haqqi syai'an. Sangkaan itu tidak memberi kesan apa-apa. Inna dhunnu illa dhanna. Kami sangka je, kami tak yakin. Wa ma nahnu bimustayqinin dalam surah Al-Jasiyah ayat 32. Satu lagi dhann itlaquz dhanni muradan bihil ilmul yaqin. Ada ayat Quran dia kata dhann tapi maksud dia ilmu dan yakin. Seperti dalam surah Fussilat, kena perhatilah mata tu, telinga tu buka baik. Dalam surah Fussilat Allah kata wa zannu ma lahum min mahis. Bila dia tengok azab depan mata dia, zannu bermakna aiqanu, mereka sudah yakin mereka tak boleh lari daripada azab, kena azab. Itu zan dengan makna yakin, dengan makna ilmu. Sama juga dengan ayat lain dalam surah Al-Baqarah 249, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkata orang-orang yang yakin, zan tapi maksudnya yakin dia akan bertemu dengan Allah. Ayat 249. Ada lagi beberapa ayat yang menunjukkan bahawa zan, penggunaan zan dalam Quran menunjukkan yakin. Ada zan yang tak yakin. Jadi kita kena tengok kepada siakul ayat, tengok pada perbincangan ayat. Dari sudut susunannya yakin 100%. Kemudian ghalabatiz zan mungkin 90-95% ghalabatiz zan. Kemudian dia panggil zan. Turun lagi syak. Syak tu 50-50. Bawah pada syak dia panggil waham. Jadi waham tu orang tak pakailah tu. Baik pelajar, mari kita pergi kepada faedah yang keempat. Fa'arid 'amman tawalla 'an zikrina. Tinggalkanlah orang-orang yang lari daripada Quran, lari daripada dakwah Nabi, tinggalkan. Latifatun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana kat-tabib lil qulub. Dengar ni, analogi yang cantik. Nabi ni seperti seorang pakar perubatan hati. Pakar perubatan hati. Maknanya dia ni pakar. Faqad ala tartibil atibba, mengikut susunan peraturan doktor, penyakit itu kalau boleh diubati dengan makanan, kita betul makanan dia, tak, jangan makan benda ni, jangan makan benda ni, makan benda yang berkhasiat bervitamin, insya-Allah sembuh. Tak payah makan ubat, makannya ubat, makannya. Banyak juga penyakit ni doktor. Dia kata awak ni tinggi kolesterol ni, minta ubat doktor, ubat kata tak ada ubat, pantang dia, pantang makan, jangan makan benda ni. Awak ni tinggi ni dia punya uric apa nama, asid apa, habis jangan makan benda ni. Itu kalau kita boleh betulkan channel makanan, maknanya cukup setakat tu. La yastamil dawa thumma idza ajaza anil mudawa. Kalau dia tak tahan juga, barulah bagi ubat. Ubat tak tahan juga, dia pergi kepada peringkat yang lebih tinggi. Macam kita sekarang lah, ada kemo, ada apa, dalam bahasa Arab dulu dia kata al-kai. Kai ni macam kemo sekarang ni, dia bakar dengan api, itu besi panas. Betul-betul ada kemoterapi yang panggil sekarang tak? Jadi ilmu tu ada. Sebab itulah kata di para ahli perubatan, akhirul ilaj al-kai. Ubat terakhir besi panas. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita yang pertama sekali, amaral qulub bi zikrillah. Dia suruh hati kita ni ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan zikir, dengan kita banyak berzikir, kita baca Quran, kita berfikir, hati kita sudah tenang, cukup, yakfi.
Fadzikru ghizaul qalbi. Zikir itu makanan kepada hati, vitamin kepada hati. Itulah kata. Peringkat awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia ajar sahabat-sahabat dia, Abu Bakar sebagainya, dia kata la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. Mereka dah masuk Islam. Alhamdulillah, saya nak Abu Bakar sahabat-sahabat. Wa man lam yantafi', kalau tak boleh lagi dengan cara yang pertama tadi, kita pergi kepada langkah yang kedua, iaitu dalil. Mana dalil? Awalam yatafakkaru. Mu tak fikir, tak tengok langit, tak tengok bumi, tak tengok hujan. Ayat Al-A'raf 184. Surah Yunus 101 Yunus, qul inzuru, pergi tengok. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17, afala yanzuruna ilal ibili. Mu tak tengok. Summa, peringkat yang ketiga, atabil wa'id wat tahdid. Peringkat yang ketiga bagi amaran. Tak ikut juga neraka. Maknanya dia kata seperti kita ubat, yang pertama boleh je ubahkan makanan. Yang kedua makan ubat, yang ketiga kai besi panas. Dakwah macam tu juga, bermula dengan sebut ya benda-benda yang baik, terima alhamdulillah, tak terima kita bagi dalil. Tak terima juga dalil, tahdid, kita bagi amaran. Tak ikut neraka. Alhamdulillah, ini perbahasa panjang ini dibahas oleh Al-Razi dalam tafsir tentang isu yang kita bincangkan ini. Baik para pelajar sekalian, maka Allah kata a'rid anil mu'alajah, tinggalkanlah, cukuplah duk layan pokok ni, waqta'il fasid, tapi sekat benda-benda keburukan yang dia buat supaya tidak melarat. Macam orang kecil manis, tak cukup dah ubat, nak potong kaki, potong betis, potong paha. Ya Allah, mana orang kafir tu macam itulah. Peringkat dakwah sudah beri, tak cukup juga. Ya Allah, al-qital, kita perang. Itulah dia panggil akhirul ilajil kai. Dakwah bukan mula dengan keras dulu, dakwah mula dengan dakwah. Kita tutup perbincangan kita dengan faedah yang kelima, zalika mablaghuhum minal ilm. Zalika mablaghuhum minal ilmi. Mereka naknya itu yang dia nak dunia je. Dunia ni kecil bagi dia, tak nampak apa, dia nampak dunia. Dan Allah Ta'ala tahu siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Maka dalam ayat ini Allah SWT tulis tentang keadaan orang-orang yang ada yang menerima, ada yang tak menerima. Maka Allah Ta'ala sebut orang-orang yang melari daripada mengingati Allah, fakana adamu ilmihim, mereka tak dapat ilmu sebab mereka tidak menerima ajakan, tak menerima dakwah. Bila tak terima, Allah kata tinggalkanlah mereka, jangan habiskan masa. Sebab apa? Sebab Tuhan kata aku tahu. Apa dia tahu? Yang pertama, an-na'lama annama waqa'a minad dhalal wal hidayah. Semua yang terjadi sesak ke hidayah, itu semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu. Sebab kita tak tahu, itulah kita kena berdakwah. Ni kita nak berdakwah 3 hari cakap dia ni Allah Ta'ala dah gazet dah, ahli neraka, tak usah dakwah. Mana boleh macam tu? Abu Sufyan lawan dengan Nabi 20 tahun, akhirnya masuk Islam. Kita ni mudah-mudahan nak kecewa, nak masuk orang yang neraka, jangan. Yang kedua, ayat ini juga at-tahzir minad dhalal. Allah Ta'ala beri amaran, jangan ikut jalan yang sesat. Habis macam mana kita tak mahu, kita nak tahu kita sesat ke tidak, macam mana? Kita kena imbang dua pengajian. Kita duk ikut yang kita ikut biasa-biasa. Hari ni kita dapat maklumat baru, ada lagi ustaz yang mengajar. Kita tengok dengar yang ni. Kita tengok mana yang lebih bertepatan, akrab, yang lebih hampir kepada Al-Quran dengan Sunnah, kita ikut. Mana yang pelik-pelik, mari duk mengaku macam-macam lah. Mengaku ilmu laduni lah, mengaku keturunan Nabi lah. Kita keturunan kita tak boleh engkar. Dia mengaku lah. Tapi yang kita nak engkar perbuatan dan amalan. Mana kalau dia kata aku ni keturunan Nabi, alhamdulillah. Kalau betul kak, rezeki lah awak keturunan Nabi. Tapi
Yang besar daripadanya apa ajaran yang dia bawa, bukan body dia bawa tu. Ni kita duk kagum dengan body dia, comelnya. Orang comel ramai atas dunia ni. Yang comelnya amalan yang dia bawa tu, bukannya rupa dia. Rupa dia pergi tengok pelakon comel juga. Nah, tapi amalan dia bukan kita boleh ikut. Wallahu alam. Cukup dulu setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 31 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.